Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini cikgu sambung topik 2.4 organ utama fotosintesis. Okey. Cikgu rasa kamu sangat familiar lah dengan fotosintesis ni. Mendengar rendah pun sudah ada pengetahuan sedikit ya berkaitan dengan fotosintesis. Okey, fotosintesis ni berasal daripada perkataan Yunani di mana foto itu maksudnya cahaya. Sintesis itu apa maksud sintesis? Sintesis menghasilkan kan? Kalau di dalam buku, sintesis itu maksudnya menyusun bersama-sama atau mengilang, menghasilkanlah. So, fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Okey? Dan tumbuhan ini adalah organisme autotrof. Autotrof tu maksudnya organisme yang boleh menghasilkan makanan sendiri. Okey, apa hasil fotosintesis? Fotosintesis ni hasilnya adalah glukos ya, glukosa. Okey, glukosa tu untuk apa? Untuk dioksidakan bagi mendapatkan tenaga ya. Okey, tenaga itu diperlukan untuk semua proses kehidupan. Okey. Di sini dia bagi contoh pertumbuhan, pembiakan. Dan semua kalau kita ni manusia, degupan jantung, pemprosesan makanan, kita berfikir, bercakap, semuanya perlukan tenaga. Okey? Okey, ini adalah sejarah ringkas penemuan fotosintesis. Pada tahun 1960, Jean-Baptiste van Helmont telah menjalankan satu eksperimen untuk menguji idea bahawa tumbuhan ni dia dapat makanan daripada tanah. Okey, ini eksperimen yang dia buat. Ada anak pokok, berat anak pokok ni 2.3 kilo. Kemudian dia ditanam dalam satu pasu yang mengandungi 90 kilo tanah yang kering. Okey, lepas tu pokok tu disiram selama 5 tahun. Sabar dia kan buat eksperimen 5 tahun dia siram pokok tu sampailah pokok tu besar. Okey, bila besar pokok tu diasingkan daripada tanah tu, pokok tu ditimbang, beratnya 77 kilo. Okey, tanah ni 90 kilo lah masih. 77 kilo daripada 2.3 kilo. Jadi Helmont buat kesimpulan, pokok membesar hanya dengan menggunakan air yang disiram dan bukannya air daripada tanah. Kenapa bukan air daripada tanah? Dia kata sebab dia guna tanah kering. Dia guna tanah kering dan dia siram selama 5 tahun. Okey? Okey, lepas tu yang kedua pada tahun 1772 pula, Joseph Priestley buat eksperimen. Dia kata tumbuhan ni membebaskan oksigen ke atmosfera. Tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. Okey, eksperimen tu macam mana dia buat? Ada satu ekor tikus diletak di dalam satu balang kaca yang ditelangkupkan. Okey, sampai satu tahap sebenarnya masa ditelangkupkan ni ada oksigen dalam ni. Tapi si tikus ni kan bernafas, dia guna oksigen tu, dia bebaskan karbon dioksida. Sampai satu tahap bila oksigen di dalam ni sudah habis, dia mati. Okey, lepas tu satu lagi dia letak tumbuhan di dalam. Okey, letak tumbuhan, kan ini kaca kan? Kaca, jadi tumbuhan ni boleh dapat cahaya. Jadi dia berfotosintesis. Okey. Bila dia letak tikus dengan tumbuhan ni, tikus ni tak mati. Kenapa dia tak mati? Sebab ada oksigen. Oksigen datang dari mana? Daripada pokok ni. Sebab pokok ni berfotosintesis, so dia membebaskan oksigen. So, kesimpulan Priestley, tumbuhan membebaskan oksigen. Okey. Kemudian kita tengok penyesuaian daun, dalaman, struktur dalaman. Kita sudah tengokkan daun ni dia ada struktur luaran dan struktur dalaman. Okey, penyesuaian struktur dalaman dengan fotosintesis. Ini ulang kaji je lah, kita sudah tengok sebelum ini kan. Okey, fotosintesis ni dia perlu kepada pigmen klorofil. Pigmen klorofil tu di mana? Di dalam kloroplas. Okey. Klorofil untuk apa? Menyerap tenaga cahaya. Okey, lepas tu tenaga cahaya bersama-sama dengan karbon dioksida dan air daripada tanah, barulah tiga-tiga ni ada, barulah
fotosintesis itu boleh berlaku. Okey, lepas tu oksigen ni adalah byproduct lah, hasil sampingan yang akan dibebaskan ke atmosfera. Okey, selain daripada daun, okey, bahagian-bahagian lain tumbuhan yang berwarna hijau juga berfotosintesis. Okey, tapi organ utama fotosintesis adalah daun. Faham ya? Okey, ini apa ni? Ini keratan rentas daun. Okey, mula-mula sekali nombor 1 dengan nombor 3. Okey, nombor 1 dengan nombor 3 ialah kutikel. Sudah kita belajar kan masa 2.1. Kutikel berlilin. Apa sifatnya ni? Dia kalis air, lut sinar. Tapi kalau penyesuaian untuk fotosintesis, kutikel ini dia lut sinar. Kalau dia berlilin tu, itu penyesuaian untuk transpirasi, kan? Transpirasi, supaya dia mengurangkan kadar transpirasi, mengurangkan kehilangan air. Okey, tapi kalau untuk penyesuaian bagi fotosintesis, dia bersifat lut sinar. Okey, kenapa dia perlu? Kenapa Allah jadikan dia lut sinar? Supaya cahaya boleh sampai, ya, boleh sampai ke dalam sel mesofil palisad. Okey, di bahagian atas dan di bawah ya kutikel ni. Okey, lepas tu di bahagian epidermis bawah tu ada stoma. Okey, kita sudah tengok kan, kita sudah tahu kan apa ini stoma. Okey, apabila terdapat cahaya, stoma ni akan terbuka untuk membenarkan pertukaran gas berlaku. Dan cikgu sudah terangkan kenapa bila ada cahaya stoma terbuka. Okey, yang tak tahu lagi tengok balik, boleh baca balik buku. Boleh baca balik buku lah, sebab hari tu video cikgu nak rekod pula kan. Boleh baca balik buku kenapa bila ada cahaya matahari ataupun kenapa bila keamatan cahaya tinggi stoma akan terbuka. Okey, ada proses yang berlaku di situ kan. Okey. Okey, lepas tu mesofil palisad. Mesofil palisad, okey, ini mesofil palisadnya yang tersusun rapat ini adalah mesofil palisad. Mesofil palisad ni dia padat, okey, padat. Lepas tu di mesofil palisad tu ada banyak kloroplas. Kloroplas tu untuk apa? Untuk menyerap cahaya matahari dengan kadar yang maksimum. Okey, kloroplas ada klorofil, klorofil akan menyerap tenaga cahaya. Okey, kemudian mesofil berspan ni ya, yang di bawah ni dia banyak rongga-rongga ni. Okey, mesofil berspan ni dia kurang kloroplas. Sebab tu dia di bahagian bawah kan. Dia kurang kloroplas tapi dia ada banyak ruang udara. Untuk apa? Untuk membenarkan pertukaran gas berlaku secara efisien semasa fotosintesis. Okey. Karbon dioksida akan diserap masuk dan oksigen akan dibebaskan semasa fotosintesis. Okey, kemudian berkas vaskular. Okey, berkas vaskular ni ada xilem dengan phloem. Xilem ini kita ulang ya. Mesti ingat ya, xilem mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Phloem dia mengangkut sukrosa ataupun hasil fotosintesis daripada daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey. Okey, ini ialah struktur kloroplas. Okey, bahagian luar ni adalah membran luar, kemudian membran dalam. Okey. Satu ini ialah tilakoid ya. Satu ni ini ialah tilakoid. Tilakoid ni dia berbentuk cakra. Okey, satu bentuk cakra ni ini ialah tilakoid. Ni. Ini satu ni, ini ialah tilakoid. Okey. Di membran tilakoid ni ada pigmen yang akan menyerap tenaga cahaya. Pigmen apa tu? Itu ialah pigmen klorofil ya. Yang mostly adalah klorofil lah. Okey, lepas tu lamela. Lamela ni dia menghubungkan satu granum dengan satu granum. Okey, granum tu adalah himpunan tilakoid. Ada banyak-banyak tilakoid yang bersusun, timbunan tilakoid ya. Timbunan tilakoid. Itu kita panggil granum. Kalau satu tilakoid ada banyak-banyak tilakoid ni kita panggil granum. Kenapa dia susun macam ni banyak-banyak? Ini adalah untuk menambahkan luas permukaan ya. Menambahkan luas permukaan untuk fotosintesis berlaku secara optimum. Okey, kemudian lamela ni adalah
jambatan. Jambatan ya, lebih kurang lah. Dia ni macam jambatan yang menghubungkan satu granom dengan satu granom yang lain. Okey, kemudian di luar ni adalah bendalir. Bendalir yang berwarna kita panggil sebagai stroma. Okey, dipanggil sebagai stroma. Ini adalah stroma ni adalah tapak, okey. Tapak untuk proses ataupun tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya. Cikgu lupa tadi, tilakoid itu adalah tapak tindak balas yang bersandarkan cahaya. Okey. Okey, ni sudah kan? Okey, pada musim luru, warna hijau pada daun akan berubah kepada warna kuning, warna jingga, merah atau coklat. Dapatkah anda terangkan mengapa? Okey. Kenapa kalau musim luru, daun yang hijau tu dia akan hijaunya tu akan pudar, kan? Hijau tu akan pudar, dia akan bertukar jadi warna purple, warna merah, warna apa lagi? Warna kuning, warna coklat, dan akhirnya nanti dia jatuh, kan? Masa musim luruh tu kan banyak daun-daun jatuh, kan? Kenapa macam tu? Okey. Siapa boleh terangkan? Okeylah. Okey, macam ni ya. Okey, klorofil ni sebenarnya semua, kalau kamu tengok di dalam buku teks muka surat 43 tu, klorofil A, B, klorofil tu ada A, ada B. Okey, lepas tu carotenoid, xanthophyll, phosphatin, lepas tu ada lagi anthocyanin. Sebenarnya semua pigmen tu dia ada di dalam tumbuhan kecuali anthocyanin lah. Anthocyanin ni dia hanya akan disintesis bila suhu rendah semasa musim sejuk. Okey. Okey, yang pigmen lain tu semuanya ada. Tapi oleh sebab klorofil tu banyak, jadi klorofil tu yang expose, yang nampak ya. Jadi yang lain tu dia tidak boleh menunjukkan dirinya. Okey, tapi bila musim luru ni suhu mulai turun, kan? Bila suhu mulai turun, pokok tu dia akan bersedia untuk menghadapi musim sejuk. Okey. Bila suhu turun, okey. Klorofil ini dia dihasilkan, dia perlu kepada tenaga cahaya. Okey. Kalau tenaga cahaya tidak ada, klorofil tidak akan disintesis. Okey, jadi klorofil yang ada tu dia akan terurai. Jadi pigmen-pigmen yang lain tu dia akan menunjukkan dirinya lah. Okey, kalau macam anthocyanin dia akan disintesis pada suhu yang rendah. Okey, lepas tu kalau musim sejuk kan. Okey, musim sejuk kan biasanya tiada matahari, kan? Bukan biasanya, memang matahari tidak ada, kan? Keamatan cahaya tu rendah, kan? Okey, jadi tumbuhan ni dia akan maksudnya fotosintesis tu sangat rendah ataupun tiada fotosintesis. Okey, jadi apa yang tumbuhan buat, dia proses pengangkutan makanan dari daun ke bahagian-bahagian lain tumbuhan tu akan perlahan. Okey, akan perlahan. Okey, bila perlahan, tenaga yang ada tu, makanan yang ada tu akan digunakan untuk menghasilkan daun yang baru. Bila daun gugur, daun jatuh, kan, dia akan digunakan untuk menghasilkan daun yang baru. Jadi dia tidak akan menghasilkan klorofil lah. Sebab itulah daun itu berwarna kuning, jingga, merah, coklat. Lepas tu nanti dia akan jatuh. Last sekali dia akan jatuh. Jadi tenaga yang ada tu digunakan untuk menghasilkan daun yang baru. Okey, maksudnya dia jimatkan tenaga lah, lebih kurang macam tu. Dia jimatkan tenaga sebab pada musim sejuk kadar fotosintesis tu sangat rendah. Okey? Dan klorofil tu pula dia perlu cahaya untuk dihasilkan, kan? Klorofil tu perlu cahaya untuk dihasilkan. Jadi dalam keadaan yang kurang cahaya, klorofil tu tidak akan dihasilkan. Yang ada tu dia akan terurai. Jadi pigmen-pigmen lain akan kita boleh nampak lah. Okey.